lagu yang aku buat lahir salah zaman. Dan aku keluar pun, Adrian Hashim pun keluar pun lahir salah zaman. Tapi nak buat macam mana, takkan pasal aku lahir salah zaman aku tak ada berkarya. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Adrian Hashim, gitaris, komposer, producer. Hari ni anda berada di studio saya, Neo Gendang. Kita akan bercakap pasal 10 lagu yang saya terlibat dalam industri ni, dan saya produce dan saya cipta, whatever. So kita kan have fun. Okay, lagu Wanita Seluruh Dunia ni sebenarnya diciptakan oleh penyanyi Project Pistol. Itu Cliff Umar, boy lah masa kita produce tu. Sebenarnya dalam masa kita recording album pertama Project Pistol tu, saya dah start recording tu sorang-sorang. Saya record studio tu dekat studio lama saya, Neo Gendang lama dekat Damansara. Saya dah start jalan sorang-sorang, lagu semua saya dah susun semua. Saya dah ada lebih kurang 7-8 lagu lah. Dan konsep pun saya dah tahu mana direction nak pergi Project Pistol ni kan. Dan satu hari boy kata dia ada satu lagu. Lagu ni saya dengar. Lagu tu 3 chord je. Wanita Seluruh Dunia dia kata kan. 3 chord je lagu tu kan. Dan pada mula tu saya macam tak apa berkenan dengan lagu tu, kerana bagi saya Project Pistol ni dia sebuah band yang kompleks kan. Tapi somehow kita marketing dari segi usaha promosi tu, dari segi bisnes, saya rasa lagu ni can work dengan konsep Project Pistol, dengan image Project Pistol tu. So saya rasa we give it a try. Walaupun lagu tu 3 lagu dia, dan saya dah arrangekan lagu dia, membuatkan dia bersesuaian sedikit dengan konsep Project Pistol. So then apparently lagu tu mendapat tempat radio pick up macam tu, because tajuk dia Wanita Seluruh Dunia, dan lagu tu dimainkan setiap kali hari wanita, lagu Wanita Seluruh Dunia kan. Then it works untuk Project Pistol. Kita mendapat banyak peluang-peluang, kita dapat perform dekat juara lagu, kita dapat berlakon, kita dapat banyak benda lah. So walaupun lagu tu not the concept of Project Pistol yang sebenarnya, tapi kita bersyukur kita dapat lagu tu, because dia membuatkan orang nak dengar lagu-lagu lain lagi. Dia macam gula-gula yang pertama kita bagi korang dengar Project Pistol, tapi nanti orang yang minat Project Pistol akan nak dengar lagu-lagu yang lebih kompleks lagi kan. Cuma sayangnya kalau orang tak dengar lagu, kalau orang cuma mendengar lagu tu je sebagai Project Pistol, saya rasa benda tu tak fair, because Project Pistol is more than that. I think rasanya bukan salah kita. I think satu dunia pun macam tu. Sekarang ni orang cuma dengar lagu yang kat radio. Because pembelian CD dah makin kurang. Orang dah tak macam dulu. Macam kita dengar search tu, kita beli search, kita akan dengar 1 sampai 10 tu, itu normal. Tapi sekarang orang dah tak beli CD, so diorang just dengar lagu yang main kat radio. Apparently Wanita Seluruh Dunia yang main kat radio, dan diorang tak ada lagi nafsu untuk pergi cari beli CD tu. Macam kita rocker-rocker lama, musician lama dulu, yang kalau kita suka kita akan cari CD tu, dah kita akan dengar semua lagu lain. Tapi sekarang ni budaya tu dah tak ada. Budaya tu cuma dengar, oh lagu ni Wanita Seluruh Dunia, dia akan cari kat YouTube, itu je. Dia tak fokus lagi. Budaya untuk mendalami muzik artis yang kita minat tu dah tak ada. Dia so agak sayang lah. So untuk itu rasanya banyak orang compare Project Pistol ni macam, alah Wanita Seluruh Dunia, Project Pistol Wanita Seluruh Dunia je, 3 chord je man. I mean kalau dulu search semua lagu 10 ke Wings tu semua lagu 10, itu zaman tu 90-an. Kita lahir 2010 Project Pistol 2010, zaman internet, zaman YouTube, zaman Spotify ni. Orang dah tak nak mendalami lagi lagu-lagu yang lebih deep ni, because diorang cuma ambil jalan senang dengar lagu radio je. Oh radio pasal lagu ni, okey Wanita Seluruh Dunia. Project Pistol, oh Wanita Seluruh Dunia. So kita tak boleh buat apa, because peredaran zaman tu dah lain. Kita cuma boleh educate je kan. Sebab tu abang buat YouTube, abang kita nak educate, because mentality orang dah lain. So kita nak kena educate. Kita tak ada target apa, tapi dia basically Project Pistol ni dia lagu pop. Dia pun tak, kita tak consider kita hard rock pun, tapi dia lagi lagu pop yang ada edge lah, yang ada edge, yang chord kompleks, chord dia lain, arrangement dia lain. Agak sayang orang tak dengar lagu tu, because dia akan dengar lagu 3 chord tu. Bagi orang macam okey lah, tak apalah kan, nak buat macam mana. Tapi maybe dalam satu Malaysia ni, maybe orang yang dengar projek Wanita Seluruh Dunia tu, maybe ada 20 orang yang nak dengar lagu lain. Maybe it's good enough lah kan. Kita nak buat macam mana? It's just the whole zaman tu dah berubah kan. Agak it's not what Project Pistol yang aku nak lah, image yang aku nak tu. Tapi it is what it is lah kan. Tapi kalau I rasa kalau korang nak dengar baby lagu macam Syurga yang more deep, more lagi
more complex lah daripada tu. Tapi it is what it is. Radio suka, because radio pun diorang punya mentality pun dah berubah. Culture diorang berubah. Diorang nak lagu senang, simple, tak nak lagu susah-susah, tak nak lagu deep. So benda tu kita kena ikut, follow tu. Itu yang mengakibatkan banyak-banyak lagu lain tu tak dapat diberi perhatian. Yang itu yang orang kena faham benda tu. Walaupun lagu tu 3 chord, kalau kau dengar boy bagi tu 3 chord tu, alamak 3 chord je, okey lah. Tapi kita try tu, push lagi. Tapi push dalam bentuk yang sedap lah. Jangan push tiba-tiba attack pasal-pasal mengarut ni semua overplay kan. Kita kena ada a good musician, kena make it work dalam konteks band tu. Kalau kau dengar lagu Serikani Cintaku yang Nasir bagi E minor, A minor, itu memang basic. So tugas arranger tu yang membuatkan dia jadi kompleks dan membuat orang suka. Lepas tu memang is underrated. Memang orang tak faham benda tu. Tapi because tak boleh nak blame diorang, because diorang layman. Kita nak education tu nak kena lagi elaborate lagi. Banyak lagi benda kita nak kena buat. Tapi kalau dari segi layman punya level, okey lah, boleh lah kan. Bagi aku, bila kita perform juara lagu tu is a big deal. Kalau kau nak kita compare, ada orang compare kita macam alah Project Pistol, tak macam Search pun, tak pasang Wing pun. Search perform kat juara lagu, Wing perform kat juara lagu, Project Pistol dah perform kat juara lagu. Kita dah there, we are there. Tapi kita zaman 2010. Itu je beza dia. Kan? Itu je zaman internet, zaman orang dah tak mula tak respect artis. So zaman 1990-an tu memanglah kan, kalau kita tengok diorang dapat kejayaan dengan lama tu because internet pun tak ada. Orang memang kalau dia dengar Isabella tu, dia tengok Isabella tu, memang itulah dia. Internet dia, itulah dia internet dia. Dia orang akan bercakap sesama orang pasal Isabella tu. Tapi bila zaman Project Pistol ni, dengan internet, dengan macam-macam, dengan Facebook, dengan Instagram ni, Project Pistol tapi dia sibuk dengan Instagram dia sibuk dengan Facebook dia. Nobody talks about the song. So kita tak dapat that image yang apa yang orang-orang 90-an dapat. Itu je. Tapi as far as kalau kita sampai juara lagu, we are there, we are sampai. Kan. Project Pistol masih ada lagi kita, cuma kita orang banyakkan buat kerja-kerja yang more ada di mana kan. Sekarang macam abang kita dah join Wings, dan Pak I pun ada session dia, Fly pun ada kerja dia, semua kita buat mana-mana. Tapi kalau ada katakan promoter yang berani nak panggil kita, dan kita akan bersatu balik lah. Itu je kelemahan Malaysia ni, kita kurang show kan. Itu je kurang Malaysia. Sama juga kalau kita tengok level artis yang sama senaik dengan Project Pistol pun, tapi kalau kau panggil mampu dia ongkos dengam, kita on. Kan. Okey, kumpulan Candy. Saya sebenarnya rasanya kumpulan Candy tu antara kumpulan kedua saya produce yang abang di offer menjadi penerbit. Kumpulan pertama adalah kumpulan Syaka. Lepas kumpulan Syaka tu abang kenal dengan Nick ni manager kumpulan Candy. So masa tengah produce Syaka tu, Nick kata aku ada satu band daripada Sarawak, all girls, aku nak kau produce. So I think 1995 macam tu, abang live record panggil datang office. So kita jumpa dia, kita berkenalan dengan kumpulan Candy. Dan masa tu at that time, masa tu tengah macam Cranberries alternatif tengah in masa tu kan. Dia macam apa nama, yalah Cranberry, Alanis Morissette. So masa diorang memerlukan lagu tu, first kali abang ambil gitar, memang keluar terus. Dia memang tu je. Sebab dia random. Dia memang terus keluar. Dia tak ada nak kena seminggu buat ke, tak ada. Dia nak kena 3 hari nak kena buat ke, tak ada. Dia memang terus pick up kita, terus dapat that melody, terus lock, terus bagi, diorang suka. Tapi masa tu kita macam tu lah, macam greng. Kalau kita tak ada imaginasi, kita tak nampak. So dia kena bayangkan dulu. So kita sampai lah rekod tanya, okey Ri? Okey, kau dengar je, kau percaya cakap aku. Okey lah. Dia sampai kita rekod, then baru kita nampak dia somehow tu tak mungkin aku boleh bagi kat message, betul tak? Dia tak mungkin aku boleh bagi kat Awi. Kalau Awi nyanyi Aku Tunggu, memang tak kena. So somehow Akan Ku Tunggu tu memang perfect dicipta untuk image dan konsep dengan zaman music masa tu. So it's perfect untuk Candy. And because kita buat arrangement pun simple, lirik pun to the point. Dan masa tu insting tu kata radio akan bite. Masa tu aku ingat lagi, aku dah produce. Lepas tu live record pun tanya, lagu apa nak push radio kan? Lagu Akan Ku Tunggu ni, hantar radio. Exactly macam tu aku cakap, Akan Ku Tunggu ni, hantar radio. Okay, seminggu lepas tu boom, meletup Akan Ku Tunggu. Okay, kau nak tahu cerita kan? Kalau nak cerita, aku ni sebelum aku masuk mainstream, aku nak underground. So aku satu band dengan Andy, Flop Poppy.
So aku kita pernah satu stage dengan Radio AG semua lah. So kita orang ni memang underground ni budak-budak underground ni saya ingat aku budak-budak underground ni, dia punya movement ni bukan nak cakap belagak lah. So, tapi kita dengar lagu Mak Saleh je, kita tak dengar lagu Melayu ni. Bukan nak cakap belagak lah, tapi itu adalah reality. Sampai sekarang budak-budak underground pun sama. Dia pandang lagu Melayu ni macam aku main lagu orang putih macam tu lah kan. Which is budak-budak muda memang macam tu. Kita dalam hati tu ada api kan. Passion tu lain kan. So kita rasa kita nak bentuk benda lain. So movement tu still ada dalam aku lah. Aku still ada rasa macam ada lagu masa aku main underground tu, aku main dengan Naked Butterfly, aku main dengan band aku Groovers Maxima, kita main funk tu. So bila kita dengar lagu-lagu yang lele-lele ni, kita rasa elah benda ni. So aku agak tak suka lah tu. Sampai sekarang aku masih tak suka lagu lele lagi. Tapi aku akur yang itu adalah budaya Melayu. Itu adalah budaya rock Melayu. Aku akur benda tu sebagai pemuzik, sebagai producer, sebagai businessman, sebagai music maker, aku akur yang Malaysia tak boleh lari daripada lagu leleh tu. Tapi kita boleh try ajar sikit-sikit. Sebab tu kalau kau tengok lagu Akan Ku Tunggu kan, aku tak boleh bagi chord dahsyat-dahsyat sangat. Because aku rasa Malaysia ni dia belum ready. So dia boleh ada level-level. Itu adalah keputusan tu adalah berdasarkan insting aku pada umur aku masa aku produce tu lah. Tapi still aku nak buat pembaharuan lagi. Benda tu sampai sekarang pun macam tu juga. Walaupun orang kata lagu-lagu leleh ni senang nak meletup kan, aku ambil juga lagu leleh tu, aku ambil juga chord-chord yang lagu leleh macam mana melodi, tapi aku try juga nak masukkan lah drum machine lah, synthesizer lah, to make it modern, to make it macam muzik Malaysia yang orang luar pandang macam dahsyat lah, begitu lah kan. Kalau aku yang ambil jalan senang, aku nak popular ke, aku nak glamour, aku buat je lah lagu leleh. Itu semua budaya daripada budaya underground lah. Budaya underground, tapi kita try to be businessman pula. Aku tak boleh bagi 100% ni underground ni, aku punya mentality ni aku kena ambil kat Melayu ni punya benda. So aku ambil baby 60% Melayu, 40% je kita ajar. Tapi dalam dulu kita boleh produce satu album kan, 10 lagu. So maybe 6 lagu tu kita bagilah Melayu punya market. Lagi 4 lagu tu kita eksperimen. So aku seronok lah produce. So benda tu sampai sekarang aku suka produce, because benda tu aku boleh membentuk music tu sendiri kan. Ada sekarang ni kau ada satu bullet, orang buat single kan. Single kau ada satu bullet je. Kalau kau takut, jom kita buat lagu leleh. So tak seronok lah kalau kita produce satu lagu. Bagi abang kalau kita dapat produce satu album tu, kita lagi bebas berkarya. Kita boleh okay 5 lagu kita bagi je apa yang market nak. Lagi-lagi 5 lagu tu kita eksperimen. So kita tak semena-mena kita mengajar orang untuk lagu-lagu baru ni. Artinya benda ni kita tak perlu cakap dekat macam orang-orang macam kita, orang industri tahu benda tu. Yang perlu dia ajar orang-orang yang tak pandai ni. Dia tak pandai ni, dia orang akan memberi satu pendapat yang bukan dia orang pun tak pandai. Dia orang selalu kalau kita tengok dulu senang je. Benda ni kita tahu kita akan adapt whatever cara bisnes tu. Kata cara bisnes tu dah tak boleh buat album lagi, kita akan adapt. Okay, cara kita buat satu-satu. Macam drama band tu, dia adapt. How we adapt. Tapi orang-orang yang tak faham ni, buatlah album. Album dah tak jual. It's just not in there. Kita tak buat apa, nak buat album tu mahal. Kalau kita dah single ni, kita boleh budgetkan sikit, kurangkan sikit. So dia membantu music maker dan production tu kan. So benda tu, education tu sepatutnya diajar kepada pendengar-pendengar. Itulah kena ingat bahawa dia ada dua generasi kat sini. Generation gap tu agak susah. So samalah macam Awi, dia ada generation dia ada prinsip dia. Dan aku respect benda tu. Kita rasa ada benda tu ada betul, tapi it is what it is. Perjalanan dah berubah. Kita tak boleh, there's no way kau nak ubah sekarang ni. Kita patah balik zaman dulu, tak boleh. Kita kena ikut lah apa yang dah teknologi ni. YouTube dah ada, Spotify dah ada. Macam mana kita nak sepuluh Spotify jangan buat bisnes lagi, YouTube jangan buat bisnes lagi, kita buat CD balik? Mana boleh. Because benda tu dah ada, benda tu dah berubah. Yes, lagu pertama yang, tapi zaman dulu zaman dulu masa kita produce Syakar, masa aku produce Syakar pun, kita recite lagu Dewi akan dimainkan radio, kita push dan radio semua satu Malaysia main lagu Dewi. Itu best lah zaman tu, you know, because
radio dengar apa yang record company keluarkan masa tu tau. Itu sepatutnya. Tapi zaman sekarang ni, kita keluarkan lagu, dia boleh kata, tak nak main. Itu agak mengkucak-kacirkan the whole industry. Dia macam, kenapa kau tak nak main? Dia jadi macam susah. Kerja music maker ni makin susah. Kan diorang maybe ada alasan dia, tapi the system tu dah lain. Benda tu dah lain. Membuatkan lagu, banyak lagu yang wasted, rugi macam tu je because of prinsip pendirian radio tu. I'm sure ada yang betul dalam apa yang aku cakap tu, tapi it's not a major problem because zaman dulu pun ada benda ni. It is benda tu macam mana how kita bekerja dalam semua business pun ada dia punya masalah-masalah dia yang kita kena overcome lah. Kalau you ada rezeki, kena ingat ada rezeki ada. Dan macam so far masa perjalanan abang, masa abang produce Syakar tu, kita nak keluarkan lagu Dewi tu sebagai single, lagu tu dimainkan oleh semua radio. Maknanya kita tak ada problem kat situ. Kita okey. Dan lagu lepas tu kita produce album Candy pula. Yang ni Candy, live record tanya lagu apa? Akan aku tunggu. Dia akan aku tunggu main pop semua radio main. Dan kita produce Deck FC ke apa. Aku cakap lagu apa? Kepungan aku pop semua radio main. Dan ada one point tu kita produce, kita buat lagu ni tak ada pop. Radio tak nak main. Benda tu macam what the hell? Kenapa tak nak main? Dia ada macam radio kita dah mula dengar cakap radio. Itu dia dah problem. Because radio ni dia ada business dia nak ada image dia. Tapi sepatutnya dia datang pada music maker, kita keluarkan karya kita, kau push lah lagu karya kita tu. Benda tu dah merubah landscape business music Malaysia masa tu. Dan orang yang tak faham akan membandingkan, lagu dulu best kan. Dulu lain, benda tu tak ada. Sekarang benda ni ada. Problem ni ada yang kita kena overcome. Masalah untuk generasi sekarang punya producer, music maker, artis susah. Dulu senang sikit. Kau masih ku cintai. Okey, masa tu Awi, abang kenal Awi gua lah aku kenal Awi masa tu aku dipanggil untuk session untuk album Rentap dia tu. Dan masa tu lagu tu diproduce oleh Johari T. Lagu tu 1000 tahun tajuk dia. So first time aku datang tu studio dan Awi ada. Dan aku berkenalan dengan Awi. Dan Awi duduk situ dan melihat seluruh proses rakaman tu lah. Aku main gitar, dia tengok. Dan masa tu maybe dia suka lah kan masa tu. Awi kata, dan kita mula persahabatan dengan Awi tu. Dan satu hari tu Awi call. Dan lepas tu Awi mula start panggil untuk show dia. So aku backing dengan show dia dekat Singapore, dekat Genting Highland, banyak tempat lah Awi. Saya follow Awi punya sessionist. Dan satu hari tu Awi kata, okey aku tengah nak buat satu album baru, album terbaru aku lepas album Otak tu salah aku. Lepas album Otak tu, so dia kata, Eddie aku nak kau produce lah. Aku sibuk lah. Okey lah. So aku buat bajet ni. So dia kata, okey boleh jalan. Aku saya jalan. So dia bagi bajet. So aku again masa album Awi Santai pun aku buat seorang-seorang je. Tak ada arranger, tak ada apa, aku memang seorang-seorang. Aku tiap hari pergi utusan studio tu seorang-seorang dengan engineer seorang. So aku buat satu gitar, arrange semua, everything dalam studio tu seorang-seorang. Then one the time aku nak, bila time okay dah ready, arrangement semua dah ready. Then aku panggil bassist, Kelly datang. Then aku panggil drummer, Ujang datang, Yuri datang, Sotong datang. Then gitar semua aku main lah. So album tu agak sentimental because aku buat seorang lah. Dan aku dah mula dapat feel untuk kerja seorang-seorang ni kan. Arrangement seorang-seorang, decision making seorang-seorang. So kira best lah masa tu. Freedom lah, kita tak ada ni. Tapi at the same time bila aku dah produce tu, yakin dalam 5 lagu tu aku dah mula fikir lagu album macam sama je. Kalau aku produce pun aku nak kena fikir lagu hit. Aku nak kena fikir lagu hit. So aku fikir-fikir, okay, lagu hit. Sebagai producer kita mesti nak meletupkan album tu lah. So kita fikir, aku ada buat lagu ballad satu, 2-3 ballad. Tapi aku rasa feel ada satu lagu ni tak ada tajuk lagi masa tu. Dia lagu ballad. Awi dengar pun, okay lagu ni boleh kan. Okay, so kita record. Then kita buat vokal dekat Langkawi. Masa tu it's a big thing lah. I think kat Malaysia ni first lah kita orang yang buat apa nama, kita call Warna Poto Malai Langkawi. So diorang sponsor, diorang bagi kita 7 bilik macam tu lebih kurang. So kita orang fly crew, kita orang datang dalam 5-6 orang Ngawi lah, semua datang fly. Kita stay sana seminggu. So stay sana seminggu, kita satu bilik kita jadikan studio. 2 bilik kita studio, satu recording room, satu vocal room. So 2 bilik kita jadikan studio lah. So kita jadi ni, Awi dekat bilik sebelah, kita record vokal dan record lah lagu satu album santai tu, vokal semua kat sana.
Dan lagu Iris, sampai lagu Iris. Lagu Iris tu aku tulis lirik dia. Saya ingat aku, okay, aku tulis lirik dia. Dan Awi pun nyanyi, dia nyanyi. Lepas tu biasa. Lepas tu last kali ada part yang dia apa, kau masih aku cintai sejak hari pertama kau aku nikahi tu kan. So benda tu Awi macam, ya ke kau nak letak ni? Dia ya ke ni macam jiwang je ni. Dia cakap, aku cakap kau letak je lagu pasal ni je nanti dia akan meletup. Pasal line last tu je. Dia macam lagu apa, Six Sense kan last kali kan tiba-tiba ada 360 turn. Itu dia magic dia kat situ. So pasal last tu fikir kau dah nyanyi kau masih aku cinta. So orang ingat lagu cinta biasa kan. Awi last kali dia, pada hari pertama kau aku cintai, kau aku nikahi. So rupanya lagu kahwin. So benda tu menjadi talk of the town talk of the town. Oh lagu dah kahwin dia nikah. Dia kecoh. So benda tu baik lah. Satu promosi yang menjadi satu apa, insting dan gimmick yang menjadi. Dan tapi aku kena tahu permulaannya Awi tak suka Tapi aku yang insist juga, no, lagu tip pasal ni je nanti akan meletup. So dan masa dekat Langkawi tu ada kamera juga datang, kita buat ada buat shooting sikit. Dan dia tengok gambar, abang dia nak interview, betul dia tanya. Lepas tu dia cakap, alamak aku tak boleh dapat shot lah, Iris ni macam tak clear lah, macam tak cukup nak cover So aku teringat, Iris okay, aku just lock benda tu. Sampai satu hari tu EMI datang, kita lagu ni lagu apa, tajuk dia ni. Aku cakap Iris lah. Tu lah dapat. So Iris tu bermula daripada idea abang cameraman tu. Tak ada kena dengan lagu Daws lah. Masa tu cuma aku, itu adalah part of the marketing gimmick Bila tahun 2000 aku kerja dengan BMG, aku dah mula tahu yang setiap lagu tu perlukan gimmick. So aku dah mula, itu adalah apa yang aku belajar dalam marketing kan. So setiap lagu, so aku perlukan, aku rasa macam biar kita taruh satu lagu di Iris, biar orang bercakap. Aku tak boleh letak satu lagu yang aku kekasihmu di mana juga aku sayang. Macam orang takkan ingat. So kita kena cari satu tajuk Iris. Dia macam powerful punch. Orang macam apa ni? Itu talk of the town. Kita nak make it talk of the town, and it works. Dan dia berjaya jadi salah satu lagu hit terbesar Awi. Dan okay, Message ni dia macam kira macam mana cakap Message ni kira macam dia antara orang yang penting dalam gua punya career. Dia yang mula-mula nampak bakat aku masa tu, umur aku 21-22 tahun. Dia ajak, dia keluar search, dan dia ajak aku join band solo dia. So kat situ lah bermulanya persahabatan aku dengan Message lah. And dia banyak bagi aku peluang produce album, buat recording album aku Amy ni dengan dia, dan produce banyak lagu-lagu dia semua kan. So basically aku masa tu aku dah kira katam dengan suara production lagu Amy, style Amy kan. So banyakkan lagu hit dia aku main lah, Tiada Lagi kan, yang recent tu banyak aku main lah. Dan satu hari tu nanti lepas aku produce Aku Masa, aku produce Aku Amy dengan Nasir. Lepas tu aku produce Suatu Masa. Dan kita sepatutnya rekod tu lagu album terbaru Amy. So kita rekod kat Sigro Sound Studio masa tu. Kita rekod, masuk barang semua, Sotong ada, Kelly ada, yang aku main gitar lah. So kita rekod. Lepas tu masa tu Amy ada masalah personal dia kan, dia bercerai masa tu kan. So dia ada macam album tu terbengkalai lah, dia tak fokus. Dan sampai satu hari tu tahun 2000 apa tu, 2007 ke 2004 ke apa, 2005 je tu ke apa, Amy kata dia nak buat album Icon. So kita compile lagu-lagu hit dia, tapi kita tak ada lagu yang untuk drive album tu. So aku cakap, okay, ada satu lagu album Lulu yang kau tak jadi tu, ada satu lagu ballad tu, aku rasa best lagu tu. So kita pun dengar balik, korek balik, dengar balik. Aku cakap, Amy kata, okay lah melodi, tapi masa tu melodi je lah. Kita panggil Luluk buat lirik. So kita call Luluk pun datang. Dia ambil masa satu hari. Dan lepas tu kita panggil dia, kita nak rekod kat King Studio masa tu. Kita panggil Luluk, petang ni datang King Studio buat lirik. Lepas tu Luluk datang macam biasa, rupanya dia tak buat lagi, dia baru nak buat. Dia duduk dekat depan launch tu, dia tulis, dia duduk sorang-sorang tu tulis.
Lepas tu, sampai malam tu Amy nak datang, dah nak rekod dah pukul 8 dia datang petang. So malam tu Amy punya time vocal lah, nak rekod vocal. So Luluk datang, Luluk cakap, okay ni lirik. So aku tengok Suralaya. Cakap, okey ni duk, Suralaya ni, okey lah. Lepas tu dia tanya, lagu ni key apa? D. Dia apa? Major. Suralaya dalam D major. Luluk bagi. Tu lah, aku cakap, macam aku suka lah, macam Iris, Suralaya dalam D major lagi power lah. So aku suka, aku setuju. Okay, on Suralaya dalam D major. Dia macam classical. Selalunya Bach, Fuge in G major, A and G string. Itu semua apa nama? Classical punya style lah. So Suralaya dalam D major. Dan Amy nyanyi masa tu very betul-betul dahsyat lah masa tu dia nyanyi dengan Lolo. Masa tu Amy pun tengah top form lagi lah. Masa tu, so dia somehow dia punya chemistry tu menjadi Lolo ngam lirik perfect, Amy nyanyi perfect, aku jaga best, dan semua musician pun best. Dan Suralaya tu jadi cult favourite lah. Actually lagu tu kita nominate dekat masuk juara lagu, dan dia dapat masuk semi-final. Dia dapat masuk semi-final. Dia masuk semi-final. Tapi Amy tarik diri nak nyanyi. Amy macam tak confident bukan lagu tu, dia tak pernah nyanyi. Because kau kena ingat, ini 2005 macam tu. Masa tu memang rock pun dah, orang dah dengar lagu rap dah masa tu. Masa tu fenomena rap semua dah, fenomena nasyid semua dah. Rock ni dah tak ada. So zaman tu salah. Kalau kita lahir 90-an, lagu Suralaya tu 90-an dah legend lah sampai sekarang ni. Tapi kita lahir 2000 tak tahu 2007 lah lagu Suralaya, 2005 something like that. So again, benda tu terjadi kat aku. Lagu yang aku buat lahir salah zaman. Dan aku keluar pun, Adrian Hashim pun keluar pun lahir salah zaman. Tapi nak buat macam mana, takkan pasal aku lahir salah zaman aku tak ada berkarya. This is not fair. Aku tengok orang banyak komplain, tak boleh zaman dulu, tak boleh zaman dulu. This is not fair. Aku tak lahir zaman tu. Kan, bagi aku kredit, aku berjuang dalam tahun-tahun ni ya. And untuk Suralaya tu mendapat tempat dan orang minat, dan ramai orang cover lagu tu, ramai masuk ke AF semua, menunjukkan satu kejayaan lah. And again, masa Suralaya ni lah kita hantar ke radio tak nak main. Dia dah start, because radio dah start main lagu rap. Dia tak nak main lagu rock lagi. Dia dah macam, kita kena jaga image kita sekarang ni rap lah. Sebab masa tu rap tengah happening. So dia start. So bermulanya lah kejatuhan rock ni. Dan Suralaya tu tak mendapat tempat semacam Isabella ke, semacam Sri Kandi ke, whatever. Tapi bagi aku dari segi quality, aku rasa lagu tu standing dengan lagu-lagu ni kalau kita lahir di zaman yang tu. Kan. Tapi it is what it is lah. Rezeki tu Tuhan bagi ya. Dia bukan reject, cuma dia tak main lah. Kita hantar, dia tak main, dia buat tak tahu je. Macam tu lah. So kita agak frust. Tapi peminat-peminat Amy pick up. Dia bagi feedback, lagu ni baik. Even search sendiri, Nasir pun cakap, lagu ni best lah. Walau bagi search pun best lah. Dia orang nak lagu tu. Yazid pun suka lagu tu. Suralaya tu baik lah. Kan. So dia macam cult lah. Dia tak big. Tapi orang yang minat Amy tahu lagu tu wujud. Again, it's just because salah zaman je. Bukan pasal lagu tu tak bagus. Nyata dan Maya ni adalah satu contoh di mana kita sebenarnya target lagu Lara Tari Pecinta untuk push, drive. Sebenarnya lagu masa search keluar album Gotik Malam Medan tu, kita memang nak lagu, kita di decision kita nak lagu heavy dulu, because kita nak orang tahu album Gotik Malam Medan ni heavy. So sebab tu single pertama daripada album tu adalah Memoria Ana. Lagu first tu. Dan lagu tu kita perform dekat Anugerah Meletup ke Anugerah Era ke something like that. So radio pun main, Era pun main masa tu lagu tu. Lagu Memoria Ana ni. Tapi of course lagu heavy lah, taklah meletup sangat. Cuma tapi Era pusing main lah lagu tu. Dan kita fikir okey, lepas ni kita nak drive dengan Lara Tari Pecinta. Perfect ballad, Amy punya style, combination semua style. Tapi zaman tu lah adalah zaman lagu-lagu Indon. Dia suka meja-meja ceng lagu Indon kan, style Indon kan. Dan dia nak lagu Nyata dan Maya, because Nyata dan Maya tu ada vibe tu. Itulah sebab so landscape keputusan lagu yang hit ni adalah bergantung pada radio.
Bukan pasal lagu kita tak sedap. Kalau kau rezeki tu radio pick up, dia kata dia nak main lagu tu meletup lah. Kalau radio tak nak pilih lagu tu, tak meletup lah lagu tu. Bukan pasal lagu tu tak sedap. Dia sebab pasal radio ni ada dia punya rules pula dah. Zaman album tu keluar. Dan untuk orang selalu comparekan, alah album Gotik Malam Medan ni tak macam Fenomena. Balik-balik diorang comparekan zaman tu. Zaman tu tak ada internet. TV pun 1, 2, 3 je masa tu. Sekarang ni dengan Astro, dengan internet, dengan YouTube ni, distraction ni mengganggu meledaknya lagu tu kan. Tapi kita bersyukur still yang era nak main lagu Nyata dan Maya, ada radio pick up Nyata dan Maya, dan kita terima lah what it is. Tapi kalau lah radio follow kita punya strategi tu, maybe dia akan lebih membuatkan lebih album Gotik Malam Medan tu terjual lebih banyak. Nyata dan Maya tu bagi gua dia macam lagu mid tempo komersial, lagu untuk anak kan. Apparently lagu tu dia suka lah, radio suka, dia kau dengar dengan lagu-lagu Indonesia yang lain. So dia blend lah. So dia suka, so kita terima seadanya. Jalan je lah. Tapi sayangnya Lara Tari Pecinta tu tak ramai orang tahu lah. Cuma hardcore je yang tahu lah, yang beli-beli. Cuma kita target satu Malaysia tahu lagu tu. Tapi sayang tak dapat lah. Peminat-peminat search maybe tahu. Tapi sepatutnya satu Malaysia patut tahu lagu tu. Search ni senang kerja. Walaupun aku ni budak-budak, tapi diorang bagi aku kebebasan untuk berkarya. Dan diorang dengar cakap aku. Because producer memang macam tu lah. Kau produce, diorang dengar cakap kau lah. Macam tu lah. Tapi macam tu, ini buat ini lah. Aku kena berdepan dengan benda-benda ni, because especially zaman internet ni, kau boleh nampak orang bersuara. Zaman-zaman dulu, masa zaman walaupun orang tak suka, tapi orang tak ada tempat bersuara. Sekarang ni ada tempat bersuara ni, internet ni. Dia mula bagi pendapat-pendapat dia yang menyusahkan kerja. Dia juga menyusahkan kerja orang. Sama juga, sebab tu tak ada lagu hit sekarang ni. Because kau keluarkan satu lagu, dia orang memandai-mandai ni, jadi lagu tu jahanam. Tak sempat. Radio pun akan baca komen yang ngok-ngok ni. Dia pun tak nak main lah. Dia kata, because kau ngok-ngok ni komen, nak buat macam mana? Sebab tu tak ada lagu hit lagi zaman sekarang ni. Tak ada lagi lagu legend dah, because komen-komen ni. Sebab tu kita sebenarnya tak ready untuk internet ni sebenarnya. Sepatutnya kau nak masuk Facebook tu, kau kena ada IQ, ambil lesen IQ dulu. Test IQ kan, baru boleh komen. Kalau tak, kau menyahanamkan je semua benda. Dari Galaxy, saya kenal dari Galaxy dah lama. Dia pun kawan-kawan saya, Jambu, Eddie, Acik, semua kawan-kawan saya. Cuma masa tu, diorang baru habis kontrak dengan Great Menawan. Dan diorang sign directly dengan BMG Music. Ya, kebetulan masa tu saya bekerja sebagai A&R di BMG Music. Dan masa tu juga BMG Music rasanya bos BMG Music tu kata, Edri produce lah album ni. Dan dari Galaxy pun approach saya, kata, Edri tolong produce lah. Because saya dah ada produce Amy, Ella semua. So saya ada weight tu lah untuk produce dari Galaxy. Dan Galaxy pun nak kerjasama saya. So kita pun bekerjasama lah untuk album pertama. Maksudnya album Merah tu. Alir darahku, darah merah cintamu. Prospektif. Dan kita rekod dekat Synchro Sound Studio. Dan macam biasa, aku akan bawa lari konsep band tu, because aku nak berkarya kan. So zaman tu aku tengah gila album macam album Prodigy, album Manic Street Preachers, album yang industrial punya Nine Inch Nails. Aku tengah absorb muzik tu. So dan kebetulan aku dapat dari Galaxy pula. So masa tu lah kita still, macam aku cakap, kita still ambil lagi dari Galaxy punya sound tu. Kita still lagi ambil melodi Melayu ni, tapi kita try to introduce the industrial punya feel. Kita suntik sikit. Macam aku cakap, 60% kita ambil lagi Melayu punya feel. 40% tu kita try to ajar orang sikit. So itu apa yang aku buat dengan dari Galaxy. Keluarlah lagu Merah. Keluarlah lagu apa lagi? Merah lagi apa lagi? Merah lagi apa satu lagi? Bukan. Cinta Sakti tu album lama. Album tu, perspektif tu. Merah dengan satu lagi. Terbang. Merah yang terbang. So zaman tu Ampun Aku album satu lagi, album Raw. So zaman tu lah aku try to introduce dengan drum machine-nya, dengan samplingnya, dengan synthesizer-nya. Sama-sama tu best lah berkarya masa tu. So Galaxy pun okey. Then lagu Merah rasanya meletup lah. Merah radio pick up, Merah main dekat Airways. Apa nama, radio banyak main lagu Merah. Dan kita dari Galaxy happy, dan dia kata kita sambung untuk album Raw. So album Raw tu
basically untuk album Raw, apa namanya, diorang dah ada lagu, dah kasi dah ada lagu, so diorang buat lagu-lagu diorang, so aku maintain lagu diorang. Sekali lagi bila tak nak tutup buku tu, aku dengar balik, dan aku cakap okay, lagu hit tak ada, aku try come out lagu hit. So aku come out dengan 2 lagu, Ampunkan Aku dengan Janjiku Pada Bulan. Dan again, Ampunkan Aku tu menjadi lah, dapat tempat radio mulut pick up. Dan masa tu kira alhamdulillah lagi lah, radio still nak main, because maybe Ampunkan Aku tu macam lagu Indonesia lah, kan, kan, dia tak leleh sangat, dia still so dia lepas tu rezeki lah. So benda tu kita kena, sebagai producer, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam album, kau kena tengok market, keadaan landscape market radio masa tu. Kalau kau tahu okay, radio sekarang tengah lagu macam ni, major, dia tak nak lagu leleh, kau mula kau kena buat macam tu lah. Sebab itu good producer, kau kena study game dengan market tu. A&R ni adalah untuk short form untuk artis dan repertoire. A&R ni adalah orang yang bertanggungjawab sign artis tu dan develop artis tu. Zaman dulu lah, dia berbeza dengan producer. A&R ni akan decide siapa yang akan produce. Dia akan katalah dia jumpa Derek Galaxy, dia tengok Derek Galaxy main club, dia kata okay, band ni back ni, kalau aku joinkan dia dengan M. Nasir ni baik ni, macam tu. Itu A&R punya kerja. So dia nak, tapi maybe dia kata kalau M. Nasir ni maybe style dia macam ni, aku nak tukar model sikit, okay, aku Nasir Edri kena. Dia tu kerja A&R. Dia yang akan decide. So aku sign kau, aku akan appoint siapa yang boleh bekerjasama dengan kau untuk create satu muzik yang lain, yang aku rasa boleh jual. Dia punya keyword tu boleh jual. Dia bukan shot sendiri, dia boleh jual. Itu A&R lah. So A&R ni masa dekat masa aku kerja A&R dekat BMG, aku ingat satu Mak Saleh, bos Mak Saleh datang, BMG Mak Saleh datang. So dia salam dengan semua orang, dia salam dengan PR, okay, PR. Dia salam dengan ni dia salam. Lepas tu salam ni A&R, dia terkejut sial. Maknanya A&R tu satu jawatannya besar. Because A&R ni yang membentuk industri muzik masa tu. At one time Warner Music ada A&R dia, BMG ada A&R dia, semua ni powerful. So agak, tapi sekarang ni dah tak ada lah. A&R tu bukan record company, dah tak ada. Sekarang ni more siapa ada duit buat sendiri. Zaman sekarang ni kan. So dunia A&R tu dah tak ada lah. Alright, lagu Ampunkan Aku tu macam tu lah. Bila orang dah dengar semua lagu, diorang dah buat lagu diorang, style rock diorang. Dan aku cakap, lagu ni tak, radio macam tak pikat ni. Diorang radio sekarang suka lagu-lagu macam major ni. So macam U2. So kita buat, Indonesia suka U2. So kita buat lah macam tu. Tapi kita bukan tiru melodi tu, cuma vibe tu, major chords, vibe tu. Benda tu orang tak faham tu. Dia ingat bila kita cakap itu, kau tiru itu, melodi dia tak sama. Lain, cuma feel dan vibe dia. Kan. So keluarlah Ampunkan Aku, dan dia perfect dengan suara Rashid. Dan BMG pun suka, dia pun buat video klip, dan radio pun start pick up. Dan lagu tu menjadi meletup antara lagu-lagu terbaik Dave Galaxy lah. Okay, saya kenal dengan Kumpulan Gigil. Saya diperkenalkan oleh editor, bekas editor Karangcraft, media hiburan masa tu, Norman, kan, dia kawan baik dengan saya. So dia kata, aku ada satu band ni baik, Gigil. Masa tu Ekspedisi ada satu tengah band paling besar masa tu kat Malaysia. So dia pun nak buat metal lah. Dia kata, kita ni metal lah. So aku masa tu okey lah, layankan je lah. Dia dikenalkan Gigil, dia bawa aku tengok praktis. Aku cakap, okey lah budak-budak ni, ada style, image ada, dan boleh pergi jauh. Dan okey lah, cantik. Kita masuk recording dekat Synchro Sound. So diorang record, diorang dah ada lagu diorang. So diorang ada metal yang macam ekspedisi tu lah. Tapi last kali pun sama juga, aku akan fikir okey, lagu hit tak ada, aku kena buat korang satu lagi. So aku buat dua lagu juga, Cahaya dengan Pudahnya Satu Nama. So macam tu lah, itulah kontribusi aku bila aku dah dengar lagu dorang, dan aku try nak meletup, make sure lagu tu, album tu ada lagu meletup. Itu ada producer punya kerja. So itu keluarlah lagu Cahaya. Bila keluar tu Cahaya tu meletup lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam how rezeki dia ada, dan radio pick up lagu tu. Dia main kuat juga lagu tu dia main. Cuma sayangnya bila radio dah main lagu Cahaya tu, Pudahnya Satu Nama tu orang tak dengar. Agak sayang lah kat situ. Tapi memang macam tu lah. Lepas tu radio cuma akan main satu band tu, satu telefon satu je. Dia tak, kau banyak band kan. So dia pilih Cahaya. So okey lah. Tapi bagi aku sayang, because Pudahnya Satu Nama tu pun ada benda juga. Tapi kalau orang yang minat muzik, dia akan tahu lagu tu. Betul.
Dia beza, dia ada orang yang minat muzik, dia akan dengar CD tu. Tapi kau kena ingat ada orang yang dia dengar apa yang radio main je. Itu dia lain dia. Metal masa tu dah tak in lah masa tu. Expedition masa tu pun dia maintain sebagai nama besar, tapi dia still masa tu radio dah tak main sangat lagu-lagu dia orang. Dia orang main fanfare kan, tapi lagu dia orang kat radio tak mendapat tempat. So untuk band baru susah lah kita nak radio. Untuk band baru kita still perlukan radio, because the more radio main, walaupun ada YouTube semua ni, tapi kebanyakan orang golongan marhain ni still rely dekat radio untuk dengar. So kita perlukan radio juga macam mana pun. So Gigil ada macam-macam isu lah. Masa tu pun dia orang ada atau Metro West, MIG Records kan. Maybe MIG pun dah tak fokus dengan promotion dia orang. So ada faktor-faktor lain yang kena faham lah. Sebab second album dia orang tukar, ada drama dengan bassist tukar. Lepas tu record company dia punya MIG tu pun dah tak fokus dengan dia orang. Dia dah buat filem, David Teo dah fokus buat filem, dia tak fokus sangat. So kesian lah. Lagu Hatan. Sebenarnya lagu tu album Cinta Si Rama-Rama tu, lagu tu sepatutnya tu album Hatan. Tapi rasanya album yang Hatan nak buat tu terbengkalai. So bila dia terbengkalai tu, aku cakap aku keluar je lah under aku punya compilation, Transfigurasi masa tu, kompilasi lagu-lagu aku. Dan aku select lagu Cinta Si Rama-Rama tu sebagai dia punya main lagu lah. Then again aku try buat lari dengan apa yang Hatan je style kan, Memburu Rindu ke apa, dia mesti lain. Kat situ aku rasa orang semua tahu kalau Adrian Hashim ni sebenarnya lain lah kan. Bukan nak menyombong, tapi memang betul lah. Sebab tak ada point kita berkarya, kita buat lagu yang style orang dah buat. Kita nak kena ada statement kan. Tak syok langsung kalau buat lagu, macam kita buat lagu ni, lagu lele, kita pun nak buat lagu lele. Macam tak puas. Kita kena balance, kita kena ada market sense tu. Kita dia boleh lain, tapi kena ada juga variety yang membuatkan orang Melayu suka. Itu trik. Kalau kau dapat balancekan benda tu, kau ada sesuatu lah. Yang Nasir pandai, dia ada benda tu. Dia tahu Melayu suka benda ni, tapi dia ada buat juga production yang best, yang buat trademark Nasir tu. Itu a good producer dengan a good melody maker memang ada insting tu. Dia ada insting tu. Dia juga dulu kan zaman kegemilangan dia tu, dia memang dia tak ada masa. Dia bagi gerang-gerang orang buat lah. Tak payah buat lagi. Macam tu je. Dia bos besar. Tapi keputusan ni kadang-kadang penting. Kadang-kadang dia kata macam dia dengar tak best lah buat lagi. Maybe betul. Keputusan tu betul. Keputusan tu sangat penting. Nak tu say dia tahu, tapi maybe dia tak fokus sangat lah. Because masa aku kerja dengan dia, masa album Aku Amy, dia produce. Aku dengan Hillary buat, mostly aku dengan Hillary yang buat arrangement tu. Dia dengar okey lah. Tak okey lah. Tak okey macam tu. Kita okey tak okey. Kalau dia kata tak okey, buat boleh lah. Tapi betul. Kena tahu lah, because dia yang pelukis. Kita kena dia yang pelukis. Kita boleh bagi idea, tapi dia yang pelukis. Okey, Tak Cinta Si Rama-Rama. Dan macam tu lah aku produce lagu tu. Aku try buat lain daripada yang lain. Dan sesuai dengan zaman masa tu, alternatif punya feel ada kan. Dan Hatan pun suka. Dia kena dengan suara Hatan lah, ngam kan. Delivery Hatan baik masa tu. So bermulalah, aku dah kawan Hatan lama semua. Lagu tu aku produce. Dengan lagu Tangis Marah Hainis. Itu lagu tu abang produce dua tu. Itu satu time. Satu studio time. Maknanya kita rekod lagu tu dengan lagu tu dua. Tangis Marah Hainis. Pun meletup juga Tangis Marah Hainis kan. Tapi tu lagu Nasir. Tu lagu Nasir bagi kerang-kerang. Aku pilih lah mana aku nak. Ini ni. Sebab nama dia terlalu besar masa tu. So macam dia bagi nana pun kau ambil je. Kadang-kadang band tu dia bagi satu lagu pun dia kau pakai lah pokok Nasir. Cili ni adalah artis pertama yang di bawah naungan Neo Gendang. Bila abang keluar daripada BMG, abang berhenti dengan daripada BMG, abang terus form Neo Gendang Records. So artis pertama yang kita sign adalah Cili, kumpulan Cili. Itu berdasarkan pada kekuatan penyanyi dia, Vivin tu masa tu. Dia nampak dia lincah kan, budak lincah, budak underground lincah. Dia macam Gwen Stefani masa tu. Dia ada vibe Nodak tu. So masa tu trend tu alternatif tengah masuk. So kita ambil sign dia under kita ni record, dan abang keluarkan lagu Kau Bernama Cinta. Kau Bernama Cinta tu pun macam tu lah. Masa abang buat cipta lagu tu pun macam tu lah. Memang Kau Bernama Cinta dia tak ada lirik, tak fix. Sampai diorang betulkan balik, dan tajuk dia pun Kau Bernama Cinta kan. Kau Bernama Cinta tu bagi aku lagu tu agak pelik ke. Dan agak
agak terperanjat juga lagu tu boleh meletup. Sebab bagi aku lagu-lagu tu pelik kan. Dengan chord dia pelik dia kan. Dia tekan standard E minor tu, dia macam pelik. Ada sub 7 memang tak sepatutnya lagu tu orang Melayu suka lah. Diorang very lucky masa tu, diorang lagu tu disupport oleh X-Fresh. So benda ni semua rezeki tau. Kalau radio betul masa tu, dia meletup lah. Kalau radio semua tak betul masa tu, tak meletup lah. So dia bukan pasal kau bagus ke, zaman ni dulu lagu dulu lagi best ke. Dia kepulang pada radio tu, radio punya landscape. Express kuat juga. Aku ingat lagi sampai Aznel masa tu dia DJ, ingat era ke, dia kata oh ni lagu ciptaan Adil Hashim. Aku ingat lagi. So Aznel yang promote lagu tu kan, Kau Bernama Cinta lagu ni aku ingat. So benda tu dia Aznel bercakap pasal benda tu, kira power lah kan. So dia membantu Chili ni dikenali di golongan orang-orang, because X-Fresh masa tu banyak budak-budak indie dengar. Mainstream tak sangat, makcik-makcik tak sangat. So dia ada nama dekat dalam indie punya scene lah. Angan Indah ciptaan Along Aziz. Angan Indah. Tapi orang banyak ingat lagu Kau Bernama Cinta. Kumpulan Chili tu bukan abang produce, abang sign je diorang. Tapi Jembu dan KFC produce. Kita dah label kan, kita dah boss kan, kita panggil lah Jembu produce. Jembu produce. Tapi Jembu follow exactly macam mana arrangement abang tu lah. Masa tu bila Express support kita tu, kita buat macam-macam. Masa tu juga kita Chili kita sign, tapi kita tak sign. Tapi kita buat konsert Radio Rosak. Konsert Radio Rosak tu adalah satu projek New Gendang. So kita produce. Masa tu Radio Rosak kita panggil lah Bang Fei masa tu budak kecil je kau. Dan Estrange. Apa tu siapa lagi? The Rahman, Zip Zilla, Chili. Lepas tu Project Pistol kau select sekali kan. Aku pun nak main juga kan masa tu kan. Banyak band lah kan kita buat daripada konsert Radio Rosak tu berjaya. First konsert kita orang buat dekat Johor, 15,000 crowd lah. So kau bayangkan aku punya daripada gitaris naik kepada producer, dan naik kepada A&R, dan naik kepada konsert punya promoter. So perjalanan tu nampak aku cuba nak tukar landscape Malaysia lah. Dan aku rasa indie ni masa tu benda ni boleh buat. Masa tu hujan pun ada, tapi kita try tu dapatkan hujan. Tapi masa tu hujan baru nak naik, dia pun tengah sibuk dia orang, so dia tak dapat combine dengan Radio Rosak tu lah. Tapi movement tu sama masa tu. So again lah, macam benda aku cuba lari dengan benda-benda lele-lele ni kan, sama ke kan. Itu yang aku buat dengan konsert Radio Rosak tu. Sebab tu aku buat Radio Rosak tu is matter macam contribution aku pada industri muzik yang aku nak ubah landscape dia kan. Tapi bagi aku zaman tu kita dah best tau. Kita ada Bang Fei, kita ada Hujan, kita ada Estrange. Muzik Malaysia dah style lah. Tapi tak tahu dia jahanam balik jaya lagu leleh datang balik. Aku pun tak faham kenapa. Because radio dia ubah. Kenapa padahal kita dah di maintain. Orang Indonesia dah pandang hati-hati kita dah pandang Bang Fei, dah pandang Hujan. Kita swift balik lagu-lagu leleh ni. Kenapa? Agak penat lah. Agak penat kita macam kenapa Malaysia? No, because zaman tu agak susah. Because zaman ni, this is before internet. Dia agak susah kau nak faham apa orang luar nak. Then dia tak ada. Kau rasa macam kita nak pergi luar tu, kau kena satu record label akan sign kau. Memang betul, memang macam tu. That's the only way. Tapi kau kau perlukan duit yang banyak. Kalau duit sendiri lah, kau perlukan duit banyak. Benda tu bukan as not easy as it seems. Dia bukan sesenang yang tu. It comes down to duit. So kalau kita bukan anak orang kaya, kau kena jualkan album tu untuk kau dapat duit untuk kau buat benda tu. Tapi kalau kau anak orang kaya, kau boleh lah buat. Tapi kau kena faham lah, kau kena tengoklah balik siapa anak orang kaya yang buat. Benda tu ada satu benda yang jujur lah kan. Kau ada duit, fun, bapak kau pergilah, boleh lah buat macam mana macam kita yang tak ada duit. Kau kena berjaya kat Malaysia dulu. Kau kena make sure lagu kau meletup kat Malaysia supaya kau ada duit nak buat benda tu. Tapi orang Malaysia tak support lagu Malaysia. No, aku tak rasa benda tu. Aku rasa diorang still berkarya. Aku dengar lagu diorang banyak-banyak, tapi tak ada main radio. So again, radio ni perlu ada satu responsibility untuk menaikkan martabat muzik Malaysia kan. Because kau yang orang pandang, orang Indonesia ke orang Jerman ke, nak dengar lagu Malaysia macam mana, dia cek radio dulu. Tapi kalau kau pasang lagu lentok, orang Jerman kata,
oh muzik Malaysia ni ketinggalan lah Kau ada masa ke nak Bang Faiz ada ni, Project Pistol ada ni ada. Kau ada masa ke nak explain kan? Dia dengar apa yang radio main. So agak frustrating because radio tak nampak kena tanggungjawab diorang. Diorang sepatutnya menaikkan lagi industri image muzik Malaysia because hujan dah mula spark. Yuna dah mula spark, tapi kenapa kau twist lagu Lele ni balik? Kan? Bagi aku kita dah orang kita dah ke atas, kenapa kau patah balik? Kan? Boleh nak main lagu tapi jangan make it major lah. Kau kena support lagi yang orang-orang yang berkarya benda-benda baru ni supaya menampakkan intelijen industri muzik kita. Kan? Ini kau nampak macam orang tengok. Oh Malaysia, macam ni lagu kau. Ketinggalan. Itu macam aku kalau kau tengok aku di YouTube tu, aku ada cakap aku ada dedahkan satu yang aku jadi juri Anugerah Planet Music. So, masa aku jadi juri Planet Music, aku tengok ingat tahun berapa lah, ingat 7 tahun lepas yang tu. So, okay, Indonesia ada pasang lagu, pam. Apa nama dahsyat-dahsyat babe, jazz semua, R&B apa nama Glenn Fredly semua kan, R&B semua dahsyat. Pom, lepas tu siapa nama Singapore pasang Taufik Batisah, still R&B cool gila. Pom. Sekali Malaysia punya, aku punya muka letak mana aku tak tahu. So aku bayangkan, aku punya malu juga tu. Sampai orang Indonesia tu kata, oh muzik Malaysia ni macam ni ketinggalan Kau tak malu ke babe? Sebab tu aku get nothing against ke whatever. Aku got nothing against him. Aku respect him. Tapi radio kena main tanggungjawab dia, naikkan lagu-lagu yang hebat-hebat ni. Because YouTube views. Orang yang kerja radio kan, orang yang kerja radio, dia bukan main muzik, bukannya siapa nama M. Nasir ke kerja sana, siapa-siapa tak. So dia dapat dia, bang saya nak kerja, okey jaga lagu. Dia jaga lagu, okay, dia dapat kerja jaga lagu. Tiap-tiap hari orang hantar 10 lagu, 100 lagu, 200 lagu. Macam mana aku nak main ni tengok YouTube 40 juta lagu ni meletup main. Dia tak ada nak dengar satu-satu. Oh lagu ni ada quality, chord dia dahsyat. Mana dia ada masa? Andainya ada cinta. Album pertama Dia Fadila tu, saya rasanya Warner Music call, cakap dia aku ada satu artis baru, Dia Fadila. Nak lagu lah. Masa tu Aidit dah buat banyak lagu untuk dia kan. Dan aku pun hantar satu demo, satu macam blues, style blues punya, Christina Aguilera punya style. Dan dia suka. Dia nyanyi, kita rekod dekat Synchro Sound Studio. And Dia Fadila nyanyi best lah lagu tu. Dia nyanyi best, feel ada, dynamic ada. Dan lagu tu perfect dengan image, dengan suara dia masa tu. Dan Warner Music pilih lagu tu sebagai single. Dan radio pun pick up. Dia macam tu lah. Dia kalau radio ambil, setuju, okay, lagu ni best lah, ambil. Dia buat video, radio pick up, dia meletup lah. Macam tu baru meletup. Macam tu lah rezeki dia terjadi. Tapi agak best lah because dalam banyak-banyak lagu tu yang dipilih sebagai anchor untuk album tu kan. Tu lah orang ingat Ed Sheeran ni dia produce rock je kan. Oh rock, aku dah produce. Tak mencabar lagi mencabar kau sebagai kau punya music kan. Kau tak nak rock kan dia kan. Aku dah buat Siti Sarah, aku dah produce Misha Omar, banyak lagi artis pop aku produce. Tapi orang sebab aku bekerjasama dengan Amy, Ella, Awi, so aku Eddie rock kan. Okay lah, whatever. Lepas tu rambut panjang, okay lah, whatever lah kan. Macam tu lah. Dia orang nak identify aku sebagai rock, tapi sebenarnya aku suka je buat lagu pop. Ada juga lagu aku buat lagu yang tak betul lah kan. Lagu-lagu pop macam Siti Sarah pun aku buat lagu macam lagu pop, lagu dance. So ada, maknanya aku tak fokus kat rock saja, tapi cuma klien aku yang besar-besar kebanyakannya rock. Masa tu kan Amy dengan Awi dengan Ella. So orang identify aku sebagai rock producer. Habis lagu tu mengah lah. Kalau kau perasan lagu-lagu semua yang membuat semua lirik semua membuat sendiri. Semua lagu tu because aku rasa kalau berkarya tu lagi delivery tu lagi best kalau dia datang daripada aku punya hati. Dan dia nyawa dia lagi best. Dia satu package. Cuma berbeza macam lagu Suralaya dalam di meja. Kadang-kadang kau punya chemistry tu menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Tapi selalunya komposer dengan lirisi tu kena sama, dia baru kau faham apa delivery lagu tu. Betul tak? Kau dia daripada hati lah kan. Instead kalau aku dah buat lagu ni macam ni, dia aku bagi orang lain buat, dia tiba-tiba cerita pasal durian macam tak kena lah. Tapi it is what it is lah kan. So macam tu kebanyakan lagu aku macam Akan Ku Tunggu ke, Ampunkan Aku ke, semua lagu aku buat. Iris ke,
Semua aku buat sendiri. So aku lebih suka berkarya macam tu. Because aku nak sampaikan, dia ada statement yang ada jiwa yang aku nak sampaikan bila aku buat lagu. Aku boleh je cari senang. Aku ada melodi ni, kau buat lirik. Macam tengok pasal durian lah, mampu kau nyanyi pasal durian. Ratu Rock Ella ni dia memang agak sentimental lah, because dia pun, aku kenal dia pun masa aku budak juga tu. Lepas sama-sama zaman dengan Amy Search masa tu kan. So Ella ni masa tu aku join band dia, kita backing dia satu Malaysia, kita ada show banyak dengan Ella masa tu kan, dekat TV. So Ella ni very sentimental lah sikit dengan dia. So untuk masa album Symbiosis tu, aku ada produce 5 lagu untuk album Ella. Ada lagu Hanya Pada Kamu, Luka Terbisa, Ulik Mayang, untuk album Ella. Then I think 4-5 tahun lepas lah, Ella buat album terbaru dia kan, Peace Love Rindu kan. Then dia minta lagu lah, so aku bagilah lagu tu, lagu Sujud tu. So basically aku dengan Ella ni, aku dah khatam lah dia punya style. Aku tahu Ella punya delivery dan apa yang peminat dia suka kan. So it works, lagu Sujud tu again, zaman-zaman radio memilih ni, dia tak dapat tempat macam sepatutnya dia dapat, dia deserve. Tapi Ella suka nyanyi lagu ni kan, ada banyak show yang dia nyanyi lagu ni. So consider bagi aku tu satu achievement lah, Sujud kan. Whereas lagu Ella yang lain-lain banyak dah aku buat juga kan. Tapi Sujud ni adalah satu production yang dimensi baru dengan zaman-zaman komputer, zaman-zaman loop, zaman-zaman synthesizer ni, yang aku cuba nak berkarya dalam dimension music yang sedia ada ni, dengan zaman-zaman samples ni kan. So dia agak mencabar aku lah. So sama juga zaman-zaman sekarang ni pun, aku setiap production aku dah mula evolve daripada 20-30 tahun daripada mana aku start dulu lah. Kalau korang study production dia akan berubah. Ella very basic lah. Dia dengan dia music director dia berapa lama kan, dia just follow je apa dia nak. Ella benda seorang penyanyi yang tak ada masalah. Dia agak very professional dan delivery dia memang spot on. Sebab tu dia legend lah Ella. Senang kerja sama dengan dia, dia ada benda tu, X factor tu.